Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairun Sam. Nombor metrik di 18311051. Okey, hari ini saya akan mulakan hafazan saya mengenai istilah-istilah penting dalam usul fiqh. Okey, perkataan yang pertama iaitu usul. Usul dari segi bahasa adalah asas, manakala daripada segi istilah dalil. Okey, perkataan yang kedua adalah fiqh ataupun fiqh. Dari segi bahasa, memahami. Dari segi istilah, mengetahui hukum-hukum syarak mengenai perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil tafsili, iaitu terperinci. Okey, perkataan yang ketiga iaitu usul fiqh. Usul fiqh adalah dalil-dalil hukum syarak. Okey, perkataan yang keempat hadis. Hadis dari segi bilangan perawi terbahagi kepada dua, iaitu mutawatir dengan ahad. Maksud mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sehingga mustahil salah seorang daripada mereka melakukan penipuan dalam sanad. Okey, manakala ahad pula bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau kurang daripada syarat mutawatir dalam sanad. Okey, perkataan yang kelima iaitu dilalah. Dilalah menunjukkan impak yang besar, impak besar dari sesuatu ayat. Contoh yang boleh diberi di sini ayat larangan berzina. La taqrabuz zina. Impak dia ataupun kesan dia sangat besar, iaitu akan mendapat dosa besar dan dimurkai oleh Allah. Perkataan yang keenam, qarinah. Qarinah bermaksud istilah bagi dalil-dalil yang digunakan untuk mentafsir sesebuah dalil. Okey, perkataan yang ketujuh, illah. Illah adalah sebab terjadinya sesuatu perkara. Ia juga salah satu dari rukun qiyas. Perkataan yang ke-8, ghayah. Ghayah bermaksud tujuan sesuatu perkara. Yang ke-9, mantuq. Mantuq adalah perkataan-perkataan yang diungkapkan. Okey, yang ke-10, mafhum. Mafhum bermaksud memahami sesuatu perkara, seperti hukum berzina ialah haram. Perkataan ke-11, takhsis. Takhsis ialah masdar daripada perkataan khasasa yang bermaksud mengkhususkan. Perkataan ke-12, mukhassis bermaksud orang yang mengkhususkan. Perkataan ke-13, mustaqil bermaksud orang yang berpisah atau bercerai. Yang ke-14, ghair ataupun ghairu bermaksud bukan. Yang ke-15, selain daripada ungkapan lafaz, perkataan atau kalimat juga boleh digunakan dalam ilmu usul fiqh. Okey, perkataan ke-16, hakikat. Hakikat bermaksud perkataan dengan makna asal. Contohnya singa. Singa adalah haiwan. Okey, perkataan ke-17, majas. Majas bermaksud perkataan dengan makna yang berbeza. Contoh, singa. Singa di sini menunjukkan seseorang itu berani ataupun seorang yang garang. Okey, perkataan yang ke-18, soreh. Soreh bermaksud perkataan yang jelas dan tidak perlu kepada takwil. Contoh, aku ceraikan kamu. Okey, perkataan ke-19, kinayah. Kinayah bermaksud perkataan yang tidak jelas dan perlu kepada takwil. Contohnya, aku dan kamu tiada apa-apa lagi hubungan. Okey, yang ke-20, komponen-komponen kalam dalam bahasa Arab. Yang pertama, isim, kata nama, terbahagi kepada dua. Yang pertama, makrifah. Seterusnya, yang kedua, nakirah. Makrifah
mempunyai alif lam, manakala nakirah tidak mempunyai alif lam. Okey, yang kedua al-fi'lu, iaitu kata kerja, terbahagi kepada 3: fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey, yang terakhir adalah huruf. Huruf adalah kategori sendiri. Contoh ba dengan, ala atas. Golongan yang termasuk dalam perintah syarak ataupun hukum syarak ialah mukallaf yang mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu Islam, maknanya dia beragama Islam. Yang kedua, berakal, maknanya dia dapat berfikir mana baik mana buruk. Yang ketiga, baligh, dia mencapai tahap umur. Okey, yang ke-22, golongan yang terhalang dari hukum syarak. Yang pertama, darurat. Contoh, dia sesat dalam hutan, tak ada apa-apa nak makan, dia boleh makan apa yang ada dalam hutan tu walaupun haram. Okey, kemudian yang kedua, uzur. Contoh, ibu yang hamil dia boleh berbuka puasa kerana takut akan kesihatan anaknya. Okey, yang ketiga, lupa. Lupa ni contoh dia solat, lepas tu dia lupa rakaat ke berapa, dia dimaafkan, cuma dia kena cukupkan rakaat dia tu. Okey, yang terakhir adalah gila. Gila ni dia tak dapat nak fikir dengan baik. Okey, nombor 23, la, iaitu lam alif terbahagi kepada 2. Yang pertama, la nahiyah, bermaksud jangan atau kata larang. Contoh ayat, jangan bermain di situ. Yang kedua, la nafiyah, bermaksud tidak atau kata nafi. Contoh ayat, saya tidak bermain di situ. Okey. Nombor 24, martabat yakin dalam mengamal dalil-dalil terbahagi kepada 2. Yang pertama, qata'i. Qata'i adalah martabat tinggi dan tidak dapat dipertikaikan. Manakala yang kedua, zanni. Zanni terdapat ruang untuk khilaf atau banyak pendapat. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Syukran.